Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahli nar. Amma ba'd. Imam Jawatan Kuasa Surau Al-Jalil, tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla diberikan kita ruang untuk bertemu lagi pada malam yang bahagia ini. Dan saya pun amat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana saat demi saat, masa demi masa, saya rasa agak tidak terbeban untuk datang ke sini. Dulu saya memang rasa agak terbeban datang ke area sini sebab jalan jam. Jadi sedikit sebanyak ia membuatkan saya kurang bersemangat, hilang semangat. Bukan tak nak datang surau tapi nak menempuh jam yang teruk tu. Tapi dalam beberapa kali ni saya rasa saya dah betah dengan macam mana jalan dia. Kecuali kalau ada konsert tu memang tak boleh datang lah. Sebab saya pernah berdepan dengan konsert jadual di sini memang tak sampai-sampai. Tapi dalam keadaan biasa ni alhamdulillah boleh agak bila berapa lama perjalanan, alhamdulillah. Tadi pun saya rasa saya gerak dalam pukul 6.30. Alhamdulillah boleh sampai sebelum maghrib. Tapi ialah nak kena daftar di guard apa tu, dia ambil masa sedikit. Pada malam ini saya berkira sampailah seterusnya sekiranya ada kuliah, kita mulalah berikan penumpuan. Sebelum ini kita main petik-petik je. Kali ini kita akan mula memberikan tumpuan bermula dengan Suratul Maidah. Tetapi kita tidak akan membahaskan seluruh Suratul Maidah. Sebaliknya, kita hanya melihat beberapa ayat pilihan. Tengoklah beberapa ayat pilihan yang boleh kita bincangkan dalam surau kita ni, insya-Allah. Kalau kita bincang semua, dia akan membenatkan dan akhirnya membuatkan kita jemu untuk belajar. Jadi kita target kita sekadar nak tahu dalam 2 ataupun 3 ayat dalam setiap pengajian, ayat-ayat pilihan, ya. Dan bila kita sebut tentang suratul Maidah ni, ia surah yang ke berapa, ya? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah merupakan surah yang kelima menurut susunan Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran ni kalau mengikut pandangan kebanyakan ulama', bukan semua ulama', ya, kebanyakan ulama', surah dalam Al-Quran ada sebanyak 114 surah. Okey. Dan kemudiannya kebanyakan ulama' menyatakan ayat dalam Al-Quran lebih kurang 6,236. Dan buat maklumat tuan-tuan, tidak ada seorang pun ulama' yang menyatakan ayat Al-Quran berjumlah 6,666. Itu tidak ada. Dia 6236 ataupun sekitar 6236. Berbeza dalam beberapa ayat. Okey. Dan kemudiannya ulama' juga menyatakan nama-nama surah ini ada dua pendapat ulama'. Pendapat pertama menyatakan nama surah ini sebahagian kecilnya memang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan beberapa surah yang lain. Dan kebanyakan surah dalam Al-Quran ni namanya bukan diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya ia merupakan ijtihad ataupun ikhtiar para sahabat radhiyallahu anhum ataupun ulama'-ulama' kemudian yang ketika mereka mengumpulkan Al-Quran, mereka pun letak nama. Okey. Tapi pendapat kedua menyatakan seluruh nama surah dalam Al-Quran memang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi wallahu a'lam lah mana satu yang betul, ya. Dan surah yang kelima itu dinamakan Suratul Maidah yang bererti hidangan, merujuk kepada hidangan makanan ataupun mungkin lebih besar daripada hidangan makanan itu sendiri. Ya rahmatullah. Okey, baik.
Poin pertama berkaitan dengan suratul Maidah ini, ada ulama menggelarkan surah ini sebagai suratul takmil. Ya, suratul takmil. Apa maksud takmil, tuan-tuan sekalian ya? At-takmil ni artinya penyempurna. Penyempurna. Alhamdulillah. Kenapa surah ini dinamakan penyempurna? Okey, ada dua poin yang boleh kita kongsikan. Pertamanya kerana ada ayat yang ketiga yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha bagimu Islam sebagai agama. Okey, satu. Kerana ayat ketiga menyatakan tentang kesempurnaan. Dan yang keduanya, tuan-tuan sekalian, kerana ada beberapa perkara yang ditetapkan dalam surah Al-Maidah yang membawa simbol penyempurnaan. Okey, sebagai contohnya kita tengok lima simbol penyempurnaan yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Pertamanya, Allah Ta'ala mengharamkan orang-orang yang berihram, sama ada ihram untuk umrah ataupun ihram untuk haji, bagi melakukan perburuan. Larangan orang yang berihram untuk melakukan perburuan ataupun memburu binatang, larangan itu menyempurnakan ibadah haji. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaid, sampailah habis. Innallaha syadidul iqab. Okey. Jadi ceritanya Allah Ta'ala melarang orang yang berihram memburu. Ini menyempurnakan ibadah haji dan juga menyempurnakan ibadah umrah. Satu. Yang kedua adalah Islam juga dalam ayat 90 dan 91 telah mengharamkan arak secara total. Untuk mengharamkan arak ini, Allah Ta'ala telah turunkan sebanyak 3 ataupun 4 ayat Al-Quran. Kali yang pertama apabila Allah Ta'ala turunkan ayat Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam arak dan judi itu ada kebaikan, ada manfaat dan ada keburukan. Namun keburukannya lebih banyak. Fihima ismun kabirun. Dalam arak dan judi itu ada dosa yang amat besar dan ada manfaat. Namun dosanya lebih besar. Satu. Tapi tak haram lagi. Kemudiannya Allah Ta'ala turunkan lagi ayat dalam surah An-Nisa rasanya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati salat, jangan dekati tempat salat dalam keadaan kamu mabuk. Okey, dua, tak haram lagi, tak haram sepenuhnya lagi. Cuma haram minum arak sebelum kita pergi salat. Okey. Datanglah dalam suratul Maidah ayat 90 dan 91 menyempurnakan pengharaman arak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. 4 benda ni merupakan najis syaitan, maka kena jauhi supaya kita ni termasuk orang yang beruntung. Jadi sekali lagi surah Al-Maidah bertindak sebagai penyempurna dengan menyempurnakan pengharaman arak secara sepenuhnya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, suratul Maidah juga menyempurnakan penjagaan harta dan nyawa. Jadi Islam ni merupakan mana-mana agama pun amat menitik beratkan soal penjagaan nyawa dan juga harta. Termasuklah agama kita Islam. Dan kita dapati bagaimana Islam ni Allah Ta'ala menyempurnakan penjagaan nyawa dan harta dalam suratul Maidah merujuk pada ayat 33 dan ayat 38. Yang mana ayat 33 tu berkenaan dengan rompakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardh. Jadi ini hukum untuk orang yang merompak. Okey. Dan kemudiannya dalam kes pencurian ada disebutkan dalam ayat 38. Tadi ayat 33, ini ayat 38. Wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan,
faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kedua-dua mereka dipotong tangannya sebagai balasan daripada Allah tetapi dengan syarat-syarat dia. Okey. Jadi surah ini menyempurnakan penjagaan nyawa dan penjagaan harta. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, surah ini juga menyempurnakan soal pemakanan yang berkualiti. Islam amat mengambil berat soal makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang haram ni. Dan hal ini ada disebutkan dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang kelima rasanya. Sekali, 3, 4, 5. Bermula dengan Hurrimat alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Dan seterusnya, diharamkan kita makan beberapa jenis makanan, antaranya bangkai dan sebagainya lah, termasuk haiwan yang mati ditanduk, haiwan yang mati dalam bentuk macam mana, kita haram. Jadi hukum hakam tentang pemakanan tadi menyempurnakan bab pemakanan dan sekaligus ia membuktikan pengabdian kita secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu yang keempat. Dan satu lagi adalah dalam surah Maidah ini tiba-tiba Allah Taala turunkan satu hukum yang tidak pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Yang mana umat terdahulu kalau kita tanya, adakah mereka salat? Ya. Adakah mereka bayar zakat? Zakat. Mereka puasa tak? Puasa. Mereka buat haji ke? Buat haji. Nabi Ibrahim pun buat haji. Dan ada lagi Nabi yang lain pun buat haji. Jadi tuan-tuan sekalian, semua ibadat yang kita buat selama ini mesti telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tapi ada beberapa dan antaranya ibadah yang dinamakan sebagai tayammum. Ya. Orang dulu berwuduk, Nabi Ibrahim pun berwuduk, ada beberapa bukti menunjukkan Nabi-Nabi terdahulu memang telah berwuduk untuk mengerjakan salat. Akan tetapi mereka tidak diberikan keringanan untuk menggantikan wuduk dengan tayammum dalam keadaan-keadaan tertentu ataupun dalam keadaan terdesak. Dalam ayat yang ke-6 Allah Taala menyatakan wa in kuntum ala safarin wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Sekiranya kita ada melakukan beberapa perkara yang membatalkan wuduk, kemudiannya kita tak jumpa dengan air, fatayammamu, maka hendaklah kita tayammum dengan tanah yang baik. Jadi ibadat tayammum ni tuan-tuan sekalian menyempurnakan ibadah wuduk. Selama ni kita nak salat, kita ambil wuduk, boleh mengangkat hadas kecil. Sekarang ni satu ibadat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan ibadah wuduk, namanya ibadah at-tayammum. Jadi daripada 5 perkara yang saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian, ini membuktikan bahawasanya surah Al-Maidah merupakan suratul takmil ataupun surah penyempurna. Ya, surah penyempurna. Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan ya. Setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Bermula surah Fatihah, Baqarah sampailah surah 3 kul yang terakhir itu. Setiap surah dia ada kelebihan masing-masing. Sama ada kelebihan dia tu kelebihan yang nampak daripada sudut tertentu. Contohnya membaca suratul Kahfi mengelakkan daripada Dajjal. Membaca 3 kul ayatul kursi mengelakkan daripada gangguan ataupun mara bahaya dan sebagainya. Ataupun ia ada kelebihan-kelebihan daripada sudut yang lain seperti penceritaan dan sebagainya. Contohnya, ada surah yang paling banyak menyebutkan nama para nabi, menyebutkan nama nabi ya. Surah yang paling banyak menyebutkan nama nabi adalah surah Al-An'am. Suratul An'am menyebutkan sebanyak 18 nama nabi, 18 orang nama nabi. Dan yang kedua barulah suratul Anbiya. Suratul Anbiya sebanyak 16 nama Nabi diketengahkan. Plus dengan seorang tokoh wanita
iaitu Maryam, namun Maryam tidak disebutkan namanya dalam suratul Anbiya. Okey. Dan ada juga surah yang mana surah ini semuanya berakhir dengan huruf ra. Apa dia tuan-tuan sekalian? Surah yang berakhir dengan huruf ra, 3 surah yang kecil yang tuan-tuan semua hafal, iaitu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua surah Wal Asr, kan dia bunyi ra kan belakang sekali itu. Wal Asr innal insana lafi khusr. Last sekali wa tawasaw bis sabr ra. Surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kautsar ra. Fasalli li rabbika wanhar ra. Last sekali Al-Abtar ra. Dan ada satu lagi surah yang agak panjang. Panjang pun taklah terlalu panjang, dalam 2 muka surat lebih, iaitu suratul Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ra kan? Fa kaifa kana azabi wa nuzur ra. Wa laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir ra. Hujung sekali innal muttaqina fi jannatin wa nahar ra. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ra. Jadi ada surah yang mana semuanya berakhir dengan huruf ra. Ada surah yang mana dia apa saya nak sebut tadi? Surah yang semua ayatnya, setiap ayatnya mesti ada kalimah Allah. Ya, setiap ayatnya mesti ada kalimah Allah. Iaitu surah Al-Mujadalah pada juzuk 28. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat pertama saja dah ada 4 kali kalimah Allah disebutkan. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga sampailah ayat yang terakhir, setiap ayat ada kalimah Allah. Jadi itu kelebihan yang ada dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Mujadalah. Kemudiannya ada surah pula yang bermula dengan kul. Okey, surah bermula dengan kul ni ada dalam 4 surah. Ada dalam 5 surah. 4 surah tuan-tuan semua hafaz. Qul ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 4 surah. Hanya ada satu surah yang sedikit panjang dalam 2 muka surat. Dan surah ini antara surah yang agak sulit dihafal, iaitu suratul Jin. Bermula dengan qul. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Saya ni Tuan Haji, saya dah banyak kali dah hafal surah Jin. Ingat, dah lancar, lupa balik. Hafal balik, ingat, dah lancar, lupa balik. Jadi saya memang macam kena gangguan jin sungguh kalau surah Jin ni. Dan satu kali saya dengar imam baca suratul Jin dalam solat maghrib ke solat isyak. Lepas solat tu saya jumpa dengan imam tu. Berani imam baca surah Jin. Dia pun gelap, kata memang pun sebenarnya surah Jin ni memang surah yang agak sulit untuk diingat. Dihafal boleh tapi nak ingat sebab jalan penceritaan dia tu terabur. Cara nak hafal Quran ni kita kena ingat poin dia. Mula-mula apa, kedua apa, ketiga apa. Kita boleh ingat susunan. Tapi suratul Jin ni dia punya susunan dia tak sekata. Kita ini menunjukkan dia ada nilai mukjizat yang besar yang suka difahami oleh kita secara umum ni tak dapat nak faham. Okey. Jadi itu dipanggil keluarga kul. Ini keluarga kul. Kemudiannya ada beberapa surah bermula Alif Lam Mim. Surah Baqarah ke, Ali Imran, Ar-Rum, Luqman, Al-Ankabut apa tu? Itu namanya keluarga Alif Lam Mim. Ada surah yang bermula dengan huruf dengan Hamim. Dipanggil keluarga Hawamim. Ada surah yang bermula dengan tasbih. Dalam 7 surah mula dengan tasbih. Bermula suratul Isra. Subhanallazi asra bi'amdihi. Kemudiannya hujung sekali suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi itu keluarga tasbih. Ada juga surah yang mana keluarganya adalah keluarga Ya Ayyuhan Nas. Keluarga Ya Ayyuhan Nas ni tak banyak. Iaitu dalam surah An-Nisa. Dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj rasanya 2 kot. Keluarga Ya Ayyuhan Nas. Ya Ayyuhan Nas taqu rabbakum. Dalam surah An-Nisa, Ya Ayyuhan Nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Dalam surah Al-Hajj, Ya Ayyuhan Nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Dan manakala suratul Maidah ini dia termasuk dalam keluarga apa tuan-tuan sekalian?
ia termasuk dalam keluarga surah Ya ayyuhallazina amanu. Ya, ia termasuk surah Ya ayyuhallazina amanu, yang mana dalam Al-Quran ini terdapat 3 surah yang bermula dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu. Kalau surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ayat kedua pun Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Okey, satu. Yang kedua adalah suratul Hujurat, iaitu surah rumah-rumah. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Yang ketiganya adalah surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jadi ia termasuk dalam keluarga Ya ayyuhallazina amanu, yang mana hanya ada 3 surah bermula dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu. Okey. Dan antara keistimewaan suratul Maidah juga adalah ini dalam surah ini merupakan surah paling banyak memanggil orang beriman Ya ayyuhallazina amanu. Paling banyak. Dalam Al-Quranul Karim ni berapa banyak panggilan Ya ayyuhallazina amanu? Ada 90 panggilan. Tu hajinya kita bincang ayat-ayat pilihan dalam suratul Maidah. Tapi hari ini kita mukadimah dulu berkenalan dengan suratul Maidah. Nanti kita akan pilih teruslah dalam 1-2 ayat. Baik, kembali pada tadi. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 90 ayat yang Allah Ta'ala panggil kita Ya ayyuhallazina amanu. 90. Dalam 90 ayat tu yang berterabur dalam Al-Quran, dalam pelbagai surah ada. Saya tak tahulah yang terakhir di mana. Ya, yang pertama kat mana? Yang pertama tu dalam surah Baqarah dah ada dah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah dalam juzuk yang kedua. Juzuk 1 kena tengok baliklah. Okey. Tapi dalam 90 ayat Ya ayyuhallazina amanu yang berterabur dalam Al-Quran ni, 16 daripadanya terdapat dalam suratul Maidah. Ya, sebanyak 16 kali terdapat dalam suratul Maidah, menunjukkan surah Maidah ini betul-betul surah membina keimanan. Betul-betul surah Allah Ta'ala mahu berbicara dengan orang-orang beriman, iaitu kita semua insya-Allah. Baik. Antara keistimewaan dalam suratul Maidah juga adalah terdapat sebanyak 18 kefarduan telah diterapkan dalam surah ini. Antaranya yang awal sekali lah, aufu bil uqud, tunaikan janji. Kemudiannya jangan buat perburuan tu. Kemudiannya apa, termasuklah yang special tadi adalah tayammum. Kemudiannya pengharaman arak. Kemudiannya hukum kepada perompakan dan sebagainya. Jadi maknanya surah ini merupakan surah hukum hakam juga. Bila Allah Ta'ala bincang orang beriman terikat dengan hukum hakam daripada Allah Azza wa Jalla. Dia kalau tuan-tuan perasan kan, kita panggil undang-undang ni dipanggil hukum kan. Hukum hakam. Kalau dalam bahasa Melayu, hukum hakam. Dalam bahasa Arab, bila sebut hukum, satu. Kalau banyak, dipanggil ahkam. Ahkam, al-ahkamus syar'iyyah. Al-ahkam, kalau terjemah dalam bahasa Melayu, artinya hukum hakam. Okey. Perkataan hukum tu dia ada kaitan dengan hikmah. Hikmah kebijaksanaan. Antara maksud hikmah adalah kebijaksanaan. Jadi dia mesti ada kaitan antara hukum, undang-undang dengan kebijaksanaan. Iaitu hukum hakam dibentuk untuk menjadikan manusia ini bijaksana. Satu. Orang yang bijaksana mesti memerlukan hukum hakam. Orang yang bijaksana nak tak nak dia akan buat hukum hakam. Dia tak akan biarkan manusia ini hidup dalam keadaan tidak panduan, hidup dalam keadaan tidak ada hukum hakam. Itu kaitan dia ya. Okey, itu mukadimah bagi surah Al-Maidah. Sebelum kita tengok ayat selanjutnya, tuan-tuan, kalau ada sebarang isu, persoalan boleh kita bincangkan, kita buka dulu. Kalau tak ada, saya terus ke depan. Semula tu Haji, ada dalam Quran? Oh, okey.
Okey. Jazakumullah khairan Tuan Haji. Yang awal tadi saya sebut, terima kasih banyak. Ayat Quran ni mengikut kalau Quran yang kita pakai, dia ayatnya 6,236. Tapi ada sebagian ulama' dia kata kurang sikit daripada 6,236 tu. Kurang tu saya tak pasti 6,234 ke, 6,230 ke. Tapi sikit je beza dia dalam beberapa ayat. Ada yang kata lebih sikit dalam beberapa ayat je. Dan tidak ada ulama' yang menyatakan 6,666. Tu tak ada. Okey. Jadi kalau kita kata kurang, lebih, tang mana? Okey, secara detailnya Tuan Haji, saya tak dapatlah kemukakan satu-satu. Tapi saya ada kitab kat rumah yang dia cerita details. Kalau surah ini, okey, ulama Kufah ni di Iraq, dia kata ada berapa ayat dalam surah ini. Ulama ni pula ada berapa ayat. Okey, contohnya yang ni kata 14, yang ni kata 13, contohlah. Okey, tang mana jadi beza tu? Kenapa yang ni kata 14, yang ni kata 13? Ayat mana satu? Jadi dia pun kemukakan. Kitab tu cerita satu-satu Tuan Haji. Okey, contohnya, kalau kita tengok dalam jap. Alamak, ayat tu saya bukan saya silap contoh ni. Saya lupa ayat mana yang jadi sepatutnya jadi satu tu kan. Saya tengok contoh. Tapi saya boleh bagi contoh yang lain sebagai gantinya. Kalau surah kebanyakan ulama kata 114. Tapi ada ulama tak setuju 114. Ada ulama kata surah dalam Al-Quran mungkin kurang kerana contohnya surah Ad-Duha satu surah kan. Surah Alam Nashrah surah yang lain. Tapi ada ulama kata Ad-Duha dan Asy-Syarah ni surah yang sama. Dia bukan surah yang berbeza. Dan ada persamaan. Contohnya dalam surah Ad-Duha kita ada sebut alam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan surah Asy-Syarah pun alam. Alam nashrah laka sadrak. Okey. Kemudiannya ada juga kalau kita surah Al-Anfal lain, surah At-Taubah lain. Tapi ada ulama kata Al-Anfal dengan At-Taubah surah yang sama. Apalagi kedua-dua surah ini berbicara tentang jihad. Jadi itu contoh surah lah. Tapi contoh ayat tu saya tak ingatlah Tuan Haji. Tapi kitab Ummah Salam itu memang lengkap cerita satu-satu benda tu. Allahuakbar. Terima kasih Tuan Haji. Ada soalan lain? Tapi walaupun ulama beza pandangan tentang ayat, ulama tak beza pandangan tentang itulah ayat Quran. Hanya mereka beza ni kira satu ayat ke tak kira satu ayat. Tapi mereka tak pernah khilaf tentang satu pun huruf dalam Al-Quran. Semuanya setuju. Inilah cara bacaan Quran. Dan saya hari itu pergi ke Nashrul Quran di Putrajaya. Tuan Haji tahu Nashrul Quran? Yang pusat penghilangan Al-Quran tu kan. Rupa-rupanya Nashrul Quran ni, dia terbitkan Quran tulisan tangan. Macam di Madinah kan tulisan tangan. Nashrul Quran pun Ustaz Bakhit ataupun apa nama, saya tak ingat dah. Orang Kedah. Dan memang kerja tulis Quran dan beliau tidak boleh diganggu. Ada masa kalau beliau duduk pejabat, buat kerja ni, ada orang datang nak jumpa, kalau dia kata tak nak jumpa, orang tak boleh jumpa dia. Sebab dia memang tumpuan sepenuhnya kepada penulisan Al-Quran. Memang besar jasa dia. Dan Nashrul Quran pun dah buat Quran dalam bahasa apa yang terbaru nak buatnya. Mandarin memang dah ada lah, dalam bahasa India ke ataupun apa, saya lupa dah. Banyaklah bahasa yang diterjemahkan oleh pihak Nashrul Quran dan sangat bagus. Dan kemudiannya mereka ada buat lagi dia punya perubahan dalam Quran terbitan mereka. Perubahan tu bukan perubahan apa. Maknanya kalau contoh dalam Quran tu mereka terbitkan, tepi tu dia ada syarah ayat. Dia pilih dalam syarah perkataan. Dia pilih satu ataupun dua perkataan untuk disyarahkan. Jadi memang baguslah usaha peringkat Nashrul Quran, bagi saya sangat bagus. Alhamdulillah. Mereka baru pergi ke Cape Town untuk pengedaran Al-Quran kepada masyarakat Islam yang miskin di sana. Okey. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, cuba kita tengok ke depan. Tadi saya ada ceritakan tentang kesempurnaan yang ada dalam surah ini. Dan kita tengok ayat yang menjadi ayat antara ayat terpenting dah. Bahkan mungkin inilah ayat yang paling penting. Dalam mana-mana surah dia akan ada ayat center. Ya, dalam mana-mana surah pasti ada ayat yang menjadi ayat center. Kalau ditanyakan apakah ayat center dalam surah Al-Ma'idah, kemungkinan ayat yang ketiga,
Terutamanya ayat yang saya bacakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan bagimu nikmatku dan aku redha bagimu Islam. Tapi tuan-tuan sekalian, ada satu benda yang pelik. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah tu, ada satu benda yang sangat pelik. Okey, apa dia benda yang pelik tu? Biasanya kalau saya tengoklah mana-mana tafsir, banyak dah tafsir saya tengok. Kemudian saya tengok lagi syarahan-syarah ulama yang lain. Mereka semua membahaskan ayat Al-yawma akmaltu lakum. Ayat Al-yawma akmaltu lakum tu dalam ayat yang panjang sebenarnya. Ayat tu dalam 5 ke 6 baris ke berapa baris. Ulama bila dia syarah Al-yawma akmaltu lakum tu dia macam tersendiri. Tidak ada kaitan dengan ayat sebelum, tidak ada kaitan dengan ayat selepas. Dalam ayat 3 tu dia tak ada kaitan dengan pernyataan sebelum. Iaitu tentang diharamkan makan apa? Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan makan bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging khinzir. Walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairil wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kita makan binatang yang tadilah jatuh dari tempat tinggi, mati ditanduk binatang lain, binatang yang disembelih bukan nama Allah, sekian tu. Barulah Allah Ta'ala cerita tentang Al-yawma akmaltu lakum. Setakat ni, wallahualam, saya tak jumpa ulama mengaitkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dengan pemakanan tadi. Isu pemakanan. Maka tuan-tuan sekalian, sedangkan dalam Al-Quran, ayat itu, ayat penuh tu, contoh kita baca ayat 3 surah Ma'idah, kita baca ayat 4 surah Ma'idah, semua ayat tu cerita benda yang sama. Dia tak boleh dipisahkan. Tak boleh kita ambil satu petikan dalam ayat 3, kita syarah berasingan dengan ayat pernyataan sebelum dan selepas. Dia mesti ada kaitan macam mana pun. Bahkan ayat ketiga ada kaitan ayat keempat, ada kaitan ayat kelima, ada kaitan ayat keenam sampailah hujung surah. Sebab tu ulama kata satu surah ni sebenarnya satu keluarga yang besar. Surah Baqarah walaupun sampai 286 ayat, tapi ayat pertama sampailah ayat 286 semuanya berkait. Sebab tu ulama sampai buat kitab Munasibat, kaitan antara ayat demi ayat sampai hujung. Dia satu keluarga yang besar. Barulah surah Baqarah tu dia adalah saudara kepada surah Al-Imran. Ada kaitan juga. Surah Al-Imran tu, kalau surah Baqarah bincang tentang orang Yahudi, surah Al-Imran bincang tentang orang Kristian. Okey. Mesti ada kaitan. Al-Imran Kristian kan? Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, surah Nisa dia cerita tentang orang Islam, masyarakat orang Islam dan negara orang Islam. Okey. Jadi sekarang ni, apabila Allah berbicara soal pemakanan, apa makanan tak boleh makan, kemudian Allah kata pada hari ini aku sempurnakan bagimu nikmatku, seakan-akan Allah Ta'ala nak sebut kesempurnaan agama kita ni dan kekuatan umat Islam terletak antaranya pada produk pemakanan yang sekaligus menjadi pemicu kepada kekuatan ekonomi umat Islam. Okey. Hal ini mengingatkan saya kepada satu hadis Nabi SAW. Dia dengar sampai luar ke? Ya, tapi tak kuat kan? Ya. Okey. Takut menyentuh. Tapi kita tapis banyak dah. Ya. Okey, contohnya dalam hadis akhir zaman, Nabi Isa AS datang akan membunuh khinzir. Wa yaqtulul khanazir. Tapi ada khilaf, ada kita pun tak tahu adakah Nabi Isa ni memang bunuh semua khinzir ke ataupun itu simbolik pada Nabi Isa memang memerangi khinzir. Jumpa je Nabi Isa pun kira ni lah ataupun macam mana Allah alam. Kalau kita tengok sekarang ni berapa banyak produk yang terhasil daripada khinzir kan? Sama ada pemakanan ataupun pakaian ataupun beg tangan ataupun kasut ataupun apa sahaja termasuk ubatan, vaksin dan sebagainya. Banyak kan berasal daripada khinzir. Okey. Kenapa banyak berasal dari khinzir? Mungkin kerana khinzir ni dia sejenis makhluk Allah Ta'ala ciptakan yang mudah membiak. Kemudiannya bahan dia murah untuk didapati. Jadi dia jimat kos lah dibandingkan kita guna benda yang lain. Okey. Jadi banyak produk menggunakan khinzir dan produk inilah yang berkembang membina ekonomi yang kuat kepada negara-negara tertentu. Seakan-akan Nabi Isa AS datang memerangi khinzir ini, kalau baginda memerangi khinzir, maknanya banyak produk tidak dapat dihasilkan melalui khinzir tadi termasuk vaksin, ubat-ubatan dan sebagainya.
seakan-akan memberikan isyarat umat Islam mesti membina produk tersendiri. Jangan bergantung lagi pada produk barat, jangan bergantung pada produk yang haram seperti khinzir dan sebagainya. Sekarang ni kalau kita terpaksa guna produk khinzir atas alasan-alasan tertentu seperti melibatkan nyawa, itu dibolehkan. Kita apalah panjanglah perbahasan ulama tentang benda tu. Tapi sampai satu masa seakan-akan Nabi Isa AS ni, dia tak naklah kita bergantung dengan ekonomi barat. Kita mesti membina ekonomi sendiri. Apabila kita membina ekonomi sendiri, di situlah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Saya nak sebutkan benda ini pada tuan-tuan sekalian kerana antara kesilapan sebahagian daripada kita, boleh saya nak buat catatan sekejap ya. Antara kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian kita ataupun silap faham apabila kita melihat ayat Al-Quran dalam bentuk akhirat dan keagamaan semata-mata. Contohnya, bila ada gangguan makhluk halus, kita pun baca 3 kul. Jadi 3 kul tu pada bayangan sebahagian umat Islam adalah ayat untuk halau jin syaitan. Takkanlah ayat terakhir, surah terakhir yang ada dalam Al-Quran duduk bincang tentang nak ubat orang histeria aja. Sedangkan 3 kul ni surah terakhir dalam Al-Quran. Surah yang merumuskan segala pengajaran Al-Quran yang cerita pasal individu, keluarga, masyarakat, negara, bahkan global, international. Tiba-tiba duduk bincang pasal nak halau jin syaitan je dalam 3 kul. Jadi ia adalah pemikiran yang teramat-amat sempit sebenarnya. Tapi sebagian kita nampak yang tu. Nah kemudian kita nampak Quran ni dibaca dalam solat, dibaca bila ada kematian, dibaca dalam keadaan kita nak ketenangan jiwa. Dia nampak macam tu je. Artinya ketakwaan yang lahir daripada Al-Quran hanyalah ketakwaan akhirat semata-mata. Sedangkan saya ada baca dalam satu kitab, tapi saya lupa betul kat mana ayat ni saya jumpa. Rasanya kitab Al-Imamul Baghawi, iaitu kitabnya berbunyi Ma'alimut Tanzil, menyatakan kita sepatutnya melahirkan takwa dunia dan takwa akhirat. Jadi bila baca Quran ni, dia mesti ada kait dengan dunia. Macam tadilah bila kita baca ayat ketiga surah Maidah, tak boleh kita kata hari ni Allah Ta'ala sempurnakan kita, agama kita. Maka agama tu kita lihat daripada apa? Aspek ibadat. Salat, baca Quran, haji, sedekah, zakat, tu je. Tak boleh. Dia kena tengok dalam konteks dunia seluruhnya. Apalagi dalam surah ini cerita tentang hukum hakam pencuri, menjaga keselamatan negara dan masyarakat dan sebagainya. Oh, rupanya dah isyak dah. Dah isyak betul? Allah Alam. Ada soalan ke sebelum berhenti? Tak ada Saya, tak apalah kita berhenti terus. Saya pun tak nak panjang-panjang. Sebab kalau saya dengar pun, saya happy kalau Ustaz berhenti awal. So saya kena, sebagaimana saya suka benda tu, saya pun kena buat tuan-tuan pun macam tu jugalah. Allah Alam. Akan datang insya-Allah kita sambung lagi pengajaran dalam surah Al-Maidah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.